Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kali ini untuk menyambung tajuk nisbah kadar dan kadaran. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan. Jadi untuk hari ini apa yang awak akan belajar ialah menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti yang diberikan. Contohnya macam mana? Dia bagi nisbah A, nisbah B, nisbah C. Okey, yang mana nisbah ni adalah 2, nisbah 3, nisbah 4. Ini dalam bentuk nisbah. Dan dia bagi kuantiti dalam bentuk yang benar, yang betul. Okey, ini 20. Ini adalah 15. Jadi sekarang kita tak nak tahu nilai A yang sebenar ni berapa apabila 2 kuantiti diberikan. Dua kuantiti yang diberi ni maksudnya dia diberi maklumat. Diberi maklumat ataupun diberi nilai. Itu maksudnya. Jadi jom kita tengok soalan yang pertama. Jika PQ P nisbah Q sama dengan 7 nisbah 3 dan Q nisbah R sama dengan 3 nisbah 5, cari nisbah P nisbah Q nisbah R. Jadi sekarang kita akan tulis dulu P nisbah Q nisbah R. Okey, awak akan ambil yang ini dahulu. P nisbah Q adalah 7 nisbah 3, yang mana 7 untuk P dan 3 untuk Q. Okey, kita akan tulis 7 nisbah 3. Lepas itu, awak akan tengok yang ini pula. Q nisbah R sama dengan 3 nisbah 5. Macam mana nak tulis? Kat sini dah ada nilai kan? Okey, untuk nak tulis yang kedua ni, tolong tulis dekat bahagian bawah. Okey, maksudnya Q sekarang adalah 3, R adalah 5. Okey, dia akan jadi 3 nisbah 5. Sekarang untuk P, Q dan R yang mana ada dua nilai. Okey, kita nampak kat sini adalah Q, yang mana nilai Q sekarang ni adalah sama. Maksudnya ini 3, ini pun 3. Bila awak nampak ini adalah nilai yang sama, kita akan terus turunkan. Maksudnya Q ni memang nilai 3 sebab dia sama. Dan bila Q kita terus turunkan 3, P pun kita akan terus turunkan 7, R pun kita akan terus turunkan 5. Jadi jawapan P nisbah Q nisbah R ialah 7 nisbah 3 nisbah 5. Boleh? Senang kan? Seterusnya kita tengok contoh 10. Ini saya ambil contoh dalam buku teks ya. Di sudut bacaan kelas 1 jujur, awak tak suka baca kan benda panjang-panjang ni, tak apa, saya tolong tunjuk kat awak. Di sudut bacaan kelas 1 jujur, nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan. Awak nampak tak kepada kat sini? Kepada kat sini, ini maksudnya nisbah ya. Okey, jadi saya akan tulis saya punya maklumat saya nak keluarkan. So sekarang ni bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan. Berapa? 2 nisbah 5. 2 ni untuk siapa? Yang dululah, yang buku cerita. 5 untuk buku rujukan. Jadi 2 nisbah 5. Okey, dah stop. Okey, itu maklumatnya. Daripada sini sampai belakang ni 2 nisbah 5. Ini je yang awak keluarkan. Ini cara kita keluarkan maklumat. Seterusnya, nisbah bilangan buku rujukan kepada. Okey, ada satu lagi nisbah. Okey, kita tukar color nak bagi nampak. Buku rujukan kepada bilangan majalah. Maksudnya sekarang ni buku rujukan kepada majalah. Berapa? 3 nisbah 2. Maksudnya 3 nisbah 2. Jadi sekarang ni soalan dia apa?
Cari nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Jadi sekarang ni kita akan gabungkan ketiga-tiga jenis ini. Mula-mula dia kata buku cerita. Jadi buku cerita nisbah buku rujukan, nisbah majalah. Sama juga macam contoh yang sebelum ni, kita ambil dulu maklumat yang ini 2 nisbah 5, iaitu buku cerita dengan buku rujukan. Okey. 2 nisbah 5. Lepas tu buku rujukan dengan buku bilangan majalah pula 3 nisbah 2. 3 nisbah 2. Kalau soalan ni tadi, yang ini sama, awak boleh terus turunkan sahaja nilainya. Tapi untuk soalan ini sekarang, awak tengok buku rujukan dia ada 2 nilai kan? Dia ada 2 nilai dan kedua-dua nilai ini tak sama. Bila tak sama, nak kena buat apa? Bila tak sama, yang ini tak sama, awak kena samakan. Bila tak sama, kena samakan. Macam mana nak samakan? Okey, darab antara satu sama lain. Itu yang paling simple, darab antara satu sama lain. Maksudnya macam mana? 5 darablah dengan 3. Dia akan dapatlah 15 kan? Okey, 3 ni darablah dengan 5 balik. Awak akan dapat kat tengah-tengah ni nilainya adalah 15. Sekarang ni bila awak dah darabkan, sekejap saya tukar color merah. Bila awak dah darabkan 5 darab 3, ingat ya, kita kena berlaku adil. 2 ni pun kena darab dengan 3. So ini darab dengan 3. Kita tengok pula yang kat bawah ni kena darab dengan sesuatu kan, darab dengan 5. Jadi yang 2 ni pun kena darab dengan 5. Jadi sekarang kita akan turunkan nilai yang baru. Okey, apa benda? 3 darab 2 6 nisbah 3 darab 5 15 nisbah 10. Jadi jawapannya adalah 6 nisbah 15 nisbah 10. Boleh? Okey. Seterusnya kita tengok, kita nak menjawab soalan sekarang. Contoh 11. Ibu Nurin mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air. Dia dah nisbah tepung kepada air. Kepada ni adalah nisbah. Jadi terus kita tulis. Sorry. Saya buat kata sikit. Tepung kepada air. Berapa nisbah dia? Nisbahnya adalah 5 nisbah 3. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 gram tepung. Jadi sekarang ni ini nilai sebenar bagi tepung. Okey, bila nilai sebenar bagi tepung, kita nak kena tulislah dekat bawah tepung tu. Okey, so nilai untuk tepung ni adalah 480 gram. Nisbah. Okey, berapakah jisim air dalam gram yang diperlukan? Sekarang soalan dia, kita dah tahu nisbah dia, mesti 5 nisbah 3. Kalau tepung 480 gram, air kena berapa gram? Itu maksudnya. Jadi sekarang ni nak menjawab soalan ni, okey, kita nak tahu berapa gram. Macam mana nak jawab? Awak tengok yang seiring dengan tempat soalan ni, ini kan benda ni kan. Okey, salin balik 480. Tengok atas, kena bahagi 5. Dia tengok tepi dia kena darab 3. Saya bagi shortcut je untuk awak. Jangan tanya saya, cikgu kenapa kena darab 3, kenapa kena bahagi 5. Buat je ya. Okey, jadi sekarang bila awak tekan kalkulator 480 bahagi 5 darab 3, awak akan dapat 288. Apa benda? Gram.
Apa benda yang tempat kosong tadi ni? Ini adalah air. Jadi air yang diperlukan adalah 288 gram. Boleh? Tak apa, tak faham. Kita tengok contoh seterusnya. Contoh, nisbah jisim Encik Abu kepada jisim anaknya. Nampak tak kepada? Kepada ni adalah nisbah. Jadi kita terus tulis Encik Abu kepada anaknya. Okey. Berapa? 3 nisbah 2. Jika jisim anaknya ialah 42 kg. Sekarang ni dia bagi nilai yang sebenar. Bagi anak ke Encik Abu? Encik Abu ke anak punya ni 42 ni? Ya, 42 ni kepunyaan anak. Jadi sekarang ni kita akan tulis, anak ni berat dia 42 kg. Cari jisim Encik Abu. Jadi sekarang ni Encik Abu punya lah yang akan jadi tempat kosong. Ingat balik macam mana kita nak jawab soalan macam ni? Tengok yang seiring dengan dia, kita terus tulis. Naik atas, bahagi, tengok tepi, kena darab. Jadi sekarang kita praktikkan benda tu. Saya ambil kali hitam. Baiklah. Tempat kosong, kilogram. Apa yang selari dengan dia? 42. Salin 42. Naik atas nak kena buat apa? Bahagi 2. Pergi tepi kena buat apa? Darab. Jadi darab dengan 3. Tekan kalkulator. 42 bahagi 2 darab 3, awak akan dapat 63 kilogram. Jadi sekarang ni yang tempat kosong tadi untuk siapa? Untuk Encik Abu. Jadi jisim bagi Encik Abu ialah 63 kilogram. Dapat? Okey, bagus. Kita tengok soalan yang terakhir. Ingat ya, walaupun soalan ni panjang ayatnya, tolonglah baca dan keluarkan maklumat supaya awak dapat jawab soalan tu. Dalam suatu projek membina bangsal basikal, murid di sebuah sekolah nisbah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah, syarikat buku jaya dan PIBG. Okey, sekarang ada berapa unit yang mendermakan? Ada 3, iaitu pengusaha kantin sekolah yang pertama, yang kedua syarikat buku jaya, dan yang ketiga adalah PIBG. Ialah 2 nisbah 6 nisbah 5. Macam mana kita nak tahu 2 ni kepunyaan siapa? Kita tengok apa yang dia sebut dahulu. Kantin kan? Jadi kantin 2 lah. Seterusnya dia sebut buku jaya. Jadi buku jaya ni 6. PIBG ni adalah 5. Okey, bila awak dapat maklumat ni, keluarkan dulu maklumat. Okey, saya keluarkan dahulu maklumat. Saya tulis pengusaha kantin nisbah syarikat buku jaya nisbah PIBG, yang mana nisbahnya adalah 2 nisbah 6 nisbah 5. 2 nisbah 6 nisbah 5. Okey, baru kita baca ayat yang seterusnya. Jika PIBG menderma RM900. Okey, dia bagi nilai sebenar bagi PIBG. Jom kita tulis. Jangan abaikan maklumat ya. PIBG derma berapa? RM900. RM900. Berapakah wang yang diderma oleh pengusaha kantin? Jadi pengusaha kantin ni tempat kosong, dan syarikat buku jaya. Maksudnya awak ada 2 soalan di sini ya. Dia nak pengusaha kantin 1, berapa nilai sebenar? Syarikat buku jaya, apa nilai sebenar? Yang awak ada maklumat sekarang ni adalah PIBG. Jadi jangan gusar, kita buat satu persatu. Jangan risau. Macam mana nak buat? Kalau untuk soalan sebelum ni, awak hanya ada 2 kuantiti sahaja. Okey, betul, awak hanya ada 2 kuantiti. Tapi bagi soalan ini, awak ada 3 kuantiti. Macam mana nak jawab soalan ni? Tengok ya. Sekarang ni saya nak jawab, saya nak cari nilai bagi syarikat buku jaya dulu. Jadi
saya akan tengok benda ini dahulu. Saya buat turun SBJ nisbah PIBG, yang mana nilai ratio dia adalah, ataupun nilai nisbah dia adalah 6:5. Syarikat Buku Jaya kita tak tahu berapa. PIBG dia bagi RM 900. Jadi sekarang ni macam mana nak buat? Ini tempat kosong tadi kan, sama dengan apa yang selari dengan dia, 900. Naik atas buat apa? Bahagi 5. Pergi tepi buat apa? Darab. Jadi darab dengan 6. Jadi awak akan dapat berapa kat sini? RM 1080. 1080 ni kepunyaan siapa? Syarikat Buku Jaya. Syarikat Buku Jaya. Jadi saya dah dapat nilai untuk Syarikat Buku Jaya adalah RM 1080. Jadi sekarang macam mana saya nak cari pengusaha kantin pula? Okey. Sila padam benda yang mengganggu diri awak. Saya macam ni lah, saya suka padam benda yang mengganggu diri saya. Okey, jadi sekarang saya dah nampak pengusaha kantin nisbah PIBG 2, nisbah 5. Pengusaha kantin kita tak tahu nisbah RM 900. Sama juga nak jawab macam soalan ini. Macam mana? Ini kan yang kosong ni kan? Okey, tempat kosong sama dengan yang selari dengan dia, 900. Naik atas, bahagi 5. Tengok tepi, darab 2. Jadi bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 360, yang mana unitnya adalah RM. Ini bahagi pengusaha kantin. Jadi sekarang awak dah menjawab soalan. Wang yang didermakan oleh pengusaha kantin adalah 360. Syarikat Buku Jaya adalah 1080. Jadi saya harap awak bila awak mengulang kaji selepas ini, saya harap awak dapat menjawablah soalan-soalan yang berkaitan dengan nisbah kadar dan kadaran. Awak dapat faham soalan, awak dapat keluarkan maklumat tu, insya-Allah awak akan dapat jawab soalan nisbah kadar dan kadaran. Jadi setakat ini sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.